Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa muhdatsatin bid'ah wa bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan syukur kepada Allah pada malam ini, pada pagi hari ini dapat hadir ke masjid. Maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man tatahhara, siapa yang berwuduk daripada rumah, man tatahhara summa atal jum'ah, lalu dia datang dan dengar salat, nak hadir untuk salat Jumaat, fastama'a wa ansata, kemudian dia dengar khutbah, dia diam, maka dia akan beroleh pahala sampai kita kata Jumaat yang depan. Bermula daripada Jumaat ni sampai Jumaat depan, beroleh pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa zada salasati ayyam, tambah lagi 3 hari. Syaratnya kita kata pertama sekali, ini kadang-kadang adab yang kita perlu buat. Berwuduk daripada rumah, datang ke masjid untuk solat Jumaat. Kemudian tuan berwuduk tadi, ahsan wuduk, fa ahsana wuduk, perelokkan wuduk. Berwuduk daripada rumah, perelokkan wuduk. Apa makna perelokkan wuduk? Makna wuduk dengan wuduk yang sempurna. Wuduk yang sempurna ni apa Ustaz? Wuduk yang sempurna apabila kita buat yang rukun, yang fardu, yang sunat, semua sekali kita buat. Dan kemudian nanti Allah, kita datang ke masjid untuk salat Jumaat, dengar khutbah Jumaat, diam ketika imam sedang berkhutbah, maka dia akan dapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala sampai Jumaat yang akan datang. Tambah lagi 3 hari. Tambah lagi 3 hari. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan mati Allah, kita mendapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni, pada tengah hari ni, saya ingin kongsikan sikit pada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik yang hari ni kita kata mungkin perlu saya jelaskan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga jadi panduan. Kita kadang-kadang nak bertanya dengan orang alim, nak tanya pada ustaz satu-satu masalah. Kadang-kadang ada bila memang Allah Subhanahu wa taala sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya orang yang ahli zikir, tanya orang yang ada ilmu kalau kamu tak tahu. Maka kita dituntut untuk bertanya, jangan diam. Dalam nak bertanya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ada adab-adab yang perlu kita ketahui. Dia panggil adabun mustafti, adab orang yang meminta fatwa. Pertama, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, nak tanya soalan itu sama ada untuk dia nak beramal ke tidak ke dengan pertanyaannya itu bab lain. Dia ada peluang untuk bertanya, boleh tanya. Yang kedua, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya tadi dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niat ikhlas nak bertanya kepada nak ikhlas, niat dengan ikhlas, maka moga-moga Allah beri ganjaran terhadap pertanyaan yang ingin ditanyakan tu.
Sebab Allah suruh tanya kepada orang yang alim. Bila kita bertanya nama Allah kepada orang alim, jangan sekali-kali kita melagakan pandangan ustaz tu dengan pandangan orang alim tu dengan pandangan orang lain. Tu adab. Kita kata, ustaz ni jawab macam ni. Kita kan suka macam tu kan. Ustaz ni katanya ni. Apa pandangan ustaz ni kata? Itu memang kita kata tak ada adab, katakan, ataupun memang kalau kami diajar oleh para masyayikh dulu, soalan macam tu kalau ada orang tanya macam tu, jangan jawab soalan dia. Fa innahu, dia kata sungguhnya lebih kepada nak melaga-lagakan jawapan. Mungkin kita kata mungkin pandangan saya lain, pandangan tu lain, nanti dia akan jaja. Ustaz ni kata boleh, ni ustaz kata ni tak boleh, kata kan. So lebih baik tak payah dijawab soalan tersebut. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertanya ni kadang-kadang dia bertanya nakkan satu jawapan, tapi jawapannya banyak. Ni kata A, ustaz ni kata B. Dia bukan mencari tak, tapi dia tengok dengar ceramah ustaz ni kata A. Dia tak tanya pun, tapi dia dengar, dia dengar penceramah A kata ni, penceramah B kata gini. Banyak pandangan dalam masalah ni. Mana satu yang betul? Mana satu yang dia nak ikut? Orang awam ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, satu keistimewaan untuk mereka ni, pertama, mereka tidak dituntut untuk mencari dalil. Dia tak dituntut untuk mencari dalil. Dia tak perlu tahu pun apa dalil satu-satu amalan. Yang perlu dalil ni orang alim. Jadi dia boleh tanya kepada orang alim cukup untuk nak mendapatkan jawapan. Apa hukum? Dan dijawab, di follow. Itu mudah. Tapi persoalan sekarang, kalau ustaz-ustaz tu ramai, macam-macam jawapan, nak pilih yang mana satu? Maka kata para ulama, di situ tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pilih mana jawapan yang menenangkan hati kita. Disebut dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah kata istafti qalbaka wa in aftauka wa in aftauk. Last sekali kena tanya ni, mana satu ustaz-ustaz ni yang kita rasa seronok ataupun kita rasa lega dengan pandangan dia. Tapi untuk ada setengah orang, dia pula yang bertanya tu tujuannya ataupun dia mendengar, dia nak cari yang paling ringan. Kerjanya dekat tu je. Ustaz ni syadid, tegas sangat. Bila dengarnya ustaz kata haram, pandangan tak boleh pegang. Nak kata makruh ke apa ke, semua tak nak. Dia cari lagi sampailah ada ustaz kata boleh buat. Pandangan ni bagus. Ayat ini tuan-tuan sangat bahaya. Sebab tu kata para ulama, man tatabba'a ar-rukhas faqad tazandaqa. Siapa yang kerjanya nak mencari keringanan para ulama, ataupun ringan, benda-benda yang ringan, yang difatwakan ringan oleh para ulama, makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang itu telah menjadi zindiq. Wa iyazbillah min dzalik. Jadi perkataan zindiq tu satu perkara yang besar, bukannya perkara yang kecil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita kata dia tidaklah adakah menjadi persoalan yang sedang hangat sekarang ni, antara yang hangat dibincangkan dalam laman sosial. Boleh ke ustaz kalau saya orang awam nak minta diperdengarkan dalil tentang hukum yang disebut? Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
nak minta dalil, kita kata pada amalan, satu amalan daripada penceramah, daripada ustaz, itu tidaklah menjadi satu perkara yang haram, katakan. Boleh je nak minta dalil. Bukan maksud tujuannya kita tak yakin dengan ustaz tu, bukannya kita tidak, istilahnya tidak, kita nak tahu dalil tu, kita nak keluarkan hukum, tidak. Kita setakat nak dengar dalil daripada mulut ustaz. Ustaz sebut hadis Nabi SAW, Nabi kata gini 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 dan hadis ni sahih. Dah, tu je cukup. Bukan kita nak tahu hadis tu, nak keluarkan, istimbatkan hukum. Tidak, kita tak mampu. Tapi hatta tatma'inna qalbi, hatta yatma'inna qalbi, katakan, sehingga tenang hati ni bila amalan itu berdasarkan daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh, katakan, buat gini 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 gini. Nabi sebut dalam hadisnya gini gini. Jadi sebenarnya tidak salah, dan tak salah pun kalau dia tak tanya dalil, katakan. Ada. Bagi orang yang mengeluarkan fatwa ataupun bagi ustaz yang mengeluarkan fatwa, jika dia tidak tahu dalil, tidak menjadi aib untuk dia berkata wallahu alam, saya pun tak berani, nanti saya semak, saya cek. Itu adab mufti pula, adab orang yang mengeluarkan hukum. Kadang-kadang ustaz bukan hafal semua hadis. Tuan-tuan, apalah ustaz hadis pun tak hafal. Dia ingat otak ustaz ni komputer. Masa tu direct tanya, masa tu juga boleh keluar. Kita bukan macam Imam Bukhari boleh ingat ribu-ribu hadis, ya. Ayat Quran, orang yang hafaz Al-Quran kadang ada yang lupa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk orang awam kita kata memang asalnya dia hanya tanya hukum saja, dia nak tahu. Tapi hari ni, zaman sekarang, dia tak sama macam zaman dahulu. Zaman sekarang orang awam ni macam-macam lapisan. Lagi kita duduk di Bandar Puteri ni, Bandar Puteri ni ada, semua ada, katakan doktor, peguam, engineer, semua ada belaka. Jenis yang semua nakkan nak tahu. Dia nak tahu je, bukan dia nak keluarkan hukum ke apa, dia nak tahu. Sehingga dia rasa tenang, katakan, untuk nak beramal dengan satu amalan. Dan kita kata orang yang bertanya itu tak semestinya bila dia tanya dalil, ya, oh ni yang satu nama, yang istilah sekarang ni namanya Pak Wahab ni, katakan, ataupun dipanggil Pak Wahab ke Wahabi ke, tuan-tuan rahmati Allah, sekarang ni sedang hangat di di laman-laman sosial. Sikit je ni Wahabi ni tanya dalil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata itu hak orang yang bertanya, katakan. Jangan kita sekat untuk orang nak bertanya apa dalil, kata. Apa dalil? Sedangkan dalam Al-Quran sendiri pun Allah Subhanahu wa taala katakanlah wahai Muhammad, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa sini bukti kalau yang kamu dakwa tu betul, katakan. Dan kita ni macam tadilah saya kata, kalau saya sini, kalau orang tanya dalil, saya tahu, bagi tahu. Tak tahu, saya tahu wallahu a'lam. Orang nak marah, nak cakap apa, cakaplah, kata, dah saya tak tahu. Nak macam mana? Takkan ustaz tak tahu habis? Ustaz kena tahu semua ke? Katakan. Kena hafal semua ke? Kata. Tak semestinya, tuan-tuan. Imam Malik rahimahullahu taala, dia tanyakan berpuluh-puluh soalan. Semua setiap kali kebanyakan kebanyakan soalan yang ditanya wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Tak tahu, wallahu alam. Para ulama sebut wallahu alam tu nisful ilm. Sebut wallahu alam tu separuh daripada ilmu. Kenapa? Bila kita orang alim, bila dia sebut wallahu alam, dia bukan setakat tu je. Bukan setakat dia sebut wallahu alam, balik nanti dia akan cari. Dia tak boleh, dia bila dalam kepala dia akan terfikir masalah tu dan dia akan cari. Jadi itu part orang yang orang. Maka mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meminta fatwa ni ataupun yang meminta yang bertanya soalan kepada orang alim, tuan-tuan, ataupun para asatizah, dengan apabila nak minta dalil tadi,
dengan cara yang sopan. Tak? Ini minta dalil, cara macam nak bergaduh kan. Ustaz cakap macam ni ada dalil ke Ustaz? Tak. Tuan-tuan jangan buat macam tu lah. Walaupun boleh minta dalil, tapi biar beradab. Jangan kita tak ada adab. Bila beradab tu insya-Allah dengan adab, kita orang yang ustaz tadi ataupun yang mengeluarkan tadi boleh menyebut dalil. Ini kadang-kadang tanya macam nak bergaduh, nak berdebat ke dengan ustaz dan sebagainya. Jadi perkara itu dia elakkan. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata khilaf ulama dalam masalah, satu-satu masalah tu memang akan berlaku. Maka kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana kita nak berta'amun, macam mana kita nak berdepan dengan masalah khilaf itu. Dan apa yang dijelaskan oleh para ulama, khilaf itu pada dasarnya bukan penyebab kepada pemecah belah. Hari ni orang kata khilaf ulama pemecah belah. Ulama ni kata begini, ulama ni kata benda ni memecah belahkan masyarakat. Sebenarnya khilaf ulama bukan pemecah belah. Sebab itu ada riwayat daripada Imam Nawawi disebut, dinukilkan satu riwayat pandangan salaf, dia katakan ikhtilaful ummah rahmah. Perbezaan pandangan di antara ulama itu, di ummah itu satu rahmat. Jadikan perbezaan pandangan itu sebagai satu rahmat, bukan sebagai pemecah belah. Ini kita jadikan dia sebagai pemecah belah, beratlah. Yang menyebabkan pemecah belah itu ialah keegoan setiap orang. Masing-masing mengatakan nama Allah Subhanahu wa taala, pendapat kau salah, pendapat aku je betul, yang lain semua salah. Tidak ada ihtiram, tidak ada menghormati pandangan yang lain. Jadi kita jangan jadikan perbezaan pandangan dalam masalah fiqh itu sebagai pemecah belah. Kalau kita lihat pun contohnya dalam solat, perbezaan khilaf dalam solat itu bukannya pada rukun, benda yang solat tu ada ke ulama fiqh khilaf solat tu ada 5 ke 4 ke 3, tak ada, 5 Zuhur 4, Asar 4. Dia yang khilaf tu yang kecil-kecil yang dalam tu. Janganlah jadikan dia sebagai penyebab kepada kita kata perbalahan di sisi ulama. Kita dah hidup dalam keadaan harmoni dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tak perlu. Tuan-tuan hari ini boleh pergi semayang dekat Masjid India kan? Siapa Masjid India dekat Kelang, Masjid India. Masjid India pergilah semayang asar. Semayang asar. Tuan-tuan pergi semayang asar, azan waktu asar pergi. Berapa lama tuan-tuan tunggu nak semayang asar kalau pergi semayang asar dekat Masjid India? Siapa nak pergi katakan Masjid India? Azan sama waktu asar. Asar berapa? 4.32. Azan. Kita pun pakat pergi semayang kan. Pergi kat masjid. Tunggu tak mula-mula pergi semayang. Tunggu tak lagi. Dah sampai pukul 5 lebih pun tak semayang lagi. Apa ni katakan? Ada. Kita tak tahu, memanglah kita akan cakap macam tu. Tapi kalau kita tahu tentang mati Allah Subhanahu wa taala, faham ya, katakan rupanya Masjid India ni dia pegang pada mazhab Hanafi, katakan. Mazhab Hanafi katakan salat asar memang azan tapi dilewatkan sembahyang, katakan. Sama juga dengan subuh. Subuh azan awal. Azan sama. Katalah subuh kita katakan 5.56, dia semayang subuh 6.30. Ada dekat 6.30 baru semayang, katakan. Jadi kita pun yang jenis nak pergi kerja ni, dah awal, sampai awal korang dapatlah takbir kan, sama dengan imam. Rupanya tak semayang, tunggu setengah jam tunggu, lama tunggu saat, katakan. Kita tak tahu. Kita tidak tahu.
Jadi khilaf ni satu, dia jangan kita kata kita kena ada istilahnya bertoleransi dalam masalah khilaf. Ustaz yang berceramah ke masjid, mengajar masjid pun dia mendapat pendidikan yang daripada background yang berbeza-beza. Yang balik daripada Arab Saudi, balik daripada cara dengan Arab Saudi. Yang balik daripada Mesir dengan cara Mesir, yang balik daripada Jordan dengan cara Jordan, yang balik daripada Morocco balik cara Morocco, balik Yaman dengan cara Yaman, daripada Syria dengan cara Syria, yang balik daripada Pakistan dengan cara Pakistan, yang balik daripada Indonesia dengan cara Indonesia. Rahmati Allah. Jadi kita kata background mereka, tempat belajar mereka tak sama, dan mereka terkesan dengan cara yang ada yang mereka belajar di negara masing-masing. Tetapi konsep dasar asas pembelajaran itu sama. Sumber hukumnya ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tidak ada yang menggunakan hukum akal semata-mata dalam masalah hukum dan sebagainya. Semua bersandarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tidak ada yang menolak Al-Quran, tidak ada yang menolak hadis, tidak ada yang menolak Qiyas, dan tidak ada yang menolak Ijma'. Sebab empat ini adalah disepakati. Tolak je hadis, tolak je qiyas, tolak je ijma', tolak je ini, tahu dah, sesat dah tu. Ada? Tolak je salah satu daripada empat ini yang telah disepakati oleh para ulama. Faham dah lah, ya kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, cuma cara kita kata pembelajaran mereka setiap negara tak sama. Tidak sama tak. Kalau macam kami dulu macam saya belajar masa di tempat saya belajar dulu, ya kan, memang caranya ialah kami dah terbiasa dengan setiap perkara mesti disandarkan, mesti disebutkan nas, hadis, Al-Quran, hadis, kalau ada sebut aqwal ulama dan sebagainya directly, katakan. Mungkin ada tempat lain kita kata dia belajar nama Allah, maknanya dia lebih suka dengan cara percakapan. Terus sumbernya tetap ada daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. So masing-masing dengan cara yang masing-masing yang ni. Tapi setiap para asatizah kena bertanggungjawab memastikan apa yang disampaikan itu benar-benar berdasarkan daripada empat sumber hukum yang utama tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jangan main cakap mimpi ke. Jangan gunakan sumber mimpi sebagai dalil, katakan. Jangan menggunakan pandangan kata-kata bukan, kalau tak mimpi pun saya bertemu dengan wali ni sekian secara wali tu dah meninggal dunia tapi dia datang ke, itu berat semua belaka. Sumber hukum empat perkara tadi kita pegang baik-baik. Sebab tu Nabi SAW sebut, taraktu fikum syai'aini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu takkan sesat selama-lamanya. Al-Quran, Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tak ada sebut ijma' pun, tak ada qiyas pun. Ijma' dan qiyas semuanya ambilan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Qiyas tak akan berlaku kecuali kepada Al-Quran dan hadis. Ijma' juga semuanya sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Sebab itu ada setengah dia tak ijma' dulu baru Quran baru hadis. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Alhamdulillah, walaupun sedikit, sama-sama kita ambil manfaat insya-Allah. Akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.